Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang ada. Apa khabar, semua sihat? Okey, seperti biasa setiap hari Selasa saya akan berceritakan kepada rakan-rakan apakah benda-benda yang berkaitan dengan Tun Wow lah. Jadi saya perkenalkan diri saya, nama saya Hafiz Harif dan hari ini seperti biasa hari Selasa jam 9 malam saya akan berceritakan tentang apa sahaja yang berkaitan dengan Tun Wow lah. Jadi pertama sekali saya nak minta jasa baik kepada rakan-rakan semua, boleh tolong share live ini. Okey, kita sharekan, kita panjangkan kepada lebih ramai orang. Tak payah nak share banyak-banyak, share kat Facebook kita sendiri je. Supaya dealer-dealer kita, user-user yang dah daftar dengan kita, dia kenal dekat Facebook kita. Biar dia tonton live ni untuk dia belajar apakah kita panggil 7 kelebihan singkat Tun Wow lah. Benda tu yang sangat penting. Okey, pada minggu lepas saya dah berceritakan kepada kawan-kawan semua. Saya ceritakan kepada kawan-kawan semua apa ni kita panggil bagaimana singkat Tun Wow ni buat duit. Kan macam mana singkat Tun Wow ni dia beri kita pendapatan setiap bulan, lepas tu tanpa henti pula tu. Pada minggu ni saya ceritakan kepada rakan-rakan pula asal buat duit je kan. Jadi kita cerita pula apa kelebihan singkat Tun Wow ni yang boleh kita ajak orang lain untuk guna kepada singkat Tun Wow. Jadi untuk yang sudah pun menggunakan singkat Tun Wow, anda boleh dengar dan anda boleh kita panggil ulang kaji dan tahu apa sebenarnya kelebihan-kelebihan lain yang mungkin anda tak tahu. Dan untuk rakan-rakan yang belum lagi menggunakan singkat Tun Wow, inilah peluang yang terbaik untuk rakan-rakan belajar, iaitu belajar apakah itu sebenarnya singkat Tun Wow dan apa kelebihan-kelebihan yang ada pada singkat Tun Wow ni yang berbeza dengan lain. Okey, sebelum saya mula, saya nak buat disclaimer dulu. Okey, singkat Tun Wow ni bukanlah singkat yang terbaik dekat dalam Malaysia ni. Tapi dia bukan yang terburuk lah. Dia tengah-tengah. Okay. Jadi cuma apa kelebihan singkat Tun Wow ni, dia ada beberapa kelebihan-kelebihan yang kita panggil unik yang tak ada pada singkat lain. Pada masa yang sama, kelebihan yang terbesar adalah dia boleh berikan kita pendapatan lah. Dia boleh beri kita duit. Selalunya bila orang kata singkat ni, kan orang pakai handphone, dalam handphone mesti ada singkat kan. Bila dah dalam handphone dia tak ada singkat, dia hanya ada satu pilihan saja. Pilihan dia apa? Membayar. Sama ada dia bayar banyak, contoh bil, bayar sampai 100 lebih, 200 lebih kan. Puluh-puluh ringgit kan. Sama ada dia bayar banyak ataupun dia bayar kurang. Mungkin RM35 satu bulan. Okay. Tapi pokok dia, nak atau tak nak, dia kena bayar juga setiap bulan. Sama ada sikit atau banyak je. Tapi dengan menggunakan singkat Tun Wow, dia diberikan dua pilihan. Satu pilihan tu dia membayar juga, sama, dia bayar. Okey. Mungkinlah kalau dia tak boleh jimat macam telco lain, mungkin kena bayar RM35, dia kena bayar RM50. Okey, telco lain RM35, okey, dia RM50. Okey, tak apa, tak ada masalah. Dia lebih bayar RM5. Tapi dia ada satu lagi pilihan. Pilihan dia yang dia dibayar juga. Maknanya dia kena bayar, pada masa sama dia juga dibayar oleh syarikat Tun Wow lah. Jadi mungkin dia kena keluar ekstra RM15, RM10, tapi pada masa yang sama dia dapat balik RM100-200. Jadi itulah perbezaan yang ketara ada pada singkat Tun Wow. Cuma pada malam ni saya tak ceritakan secara detail bagaimana singkat Tun Wow tu dapat duit, secara detailnya berapa persen komisen kita dapat company bayar. Tapi apa yang saya nak cerita pada malam ni adalah 7 kelebihan unik singkat Tun Wow lah. Okey. Jadi sebelum saya nak mula, saya sangat mencadangkan kepada kawan-kawan semua, okay, boleh tonton video YouTube saya tentang 7 kelebihan singkat Tun Wow. Ini kita panggil kawan-kawan kena tahulah kan. Kalau secara asasnya itulah. Kalau tak tahu yang secara asasnya yang ini, dia macam apa ni, agak rugilah. Okey, baik. Okey, sekarang ni saya tunjukkan kepada kawan-kawan Saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Sekarang ni kawan-kawan boleh pergi ke Heshe Fala Resources. Okay. Heshe Fala Resources. Okay, kawan-kawan boleh pergi ke Heshe Fala Resources YouTube. Rakan-rakan boleh tonton video yang ini. Sekejap, saya tunjukkan dulu.
Okey. Kawan-kawan boleh saya tunjukkan dekat sini. Share screen. Okey, sebelum kita mula kan, saya nak kawan-kawan tonton dululah video ni. Oops, kita gelapkan. Okey. Kawan-kawan boleh tonton video ni. Kenapa singkat tone wow unik? Tuan-tuan boleh tonton video ni. Boleh search ada kenapa singkat tone wow unik. Ada review ni. Tuan-tuan boleh tontonlah video ni. Okey, ini yang saya cadangkan tuan-tuan tonton video ni. Kenapa singkat tone wow unik? Kalau kawan-kawan nak belajar tentang macam mana singkat tone wow ni buat duit, kawan-kawan boleh tonton video sebelah ni. Buat duit tak berhenti dalam tone wow. Boleh tonton video yang ini. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok testimoni daripada saya sendiri, boleh tonton video ni pula. Okey, jadi terpulang kepada rakan-rakan lah nak tengok yang mana. Okey, saya ada hasilkan satu video baru. Kawan-kawan boleh tengok video tu ni. Betul ke buat tone wow boleh dapat 100,000? Kawan-kawan boleh tonton juga video yang baru saya release lah. Okey, kawan-kawan juga boleh tengok dekat YouTube. Okey, boleh share ramai-ramai. Okey, alright. Jadi itu saja. Okey, kali ni saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan semua 7 lah kelebihan singkat unit, singkat tone wow. Okey, jadi saya balas dulu WhatsApp semua yang sedang bertanya. Waalaikumsalam Tuan Junaidi. Waalaikumsalam Tuan Iskandar. Salam PKP. Salam PKP. Salam lockdown. Tuan Abdul Karim. Waalaikumsalam. Tuan Zulkifli Sulaiman. Waalaikumsalam Tuan. Tuan Walid, sihat? Sihat. Okey, jadi saya tak nak buang masa, saya terus explain lah kepada kawan-kawan semualah. Okey. Okey, jadi kita terus kepada live terus kepada coaching kita. Oops. Live stream ya. Okey. Okey, bismillah. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Hafiz Arif. Yang Facebook yang saya tunjukkan live ni adalah Facebook saya lah. Kalau kawan-kawan nak pergi ke ada aktif kat Instagram, boleh pergi kat Instagram saya juga. Hafiz Arif 27. Okey, jadi saya terangkan kepada rakan-rakan apakah itu sebenarnya singkat tone wow. Singkat tone wow ni adalah singkat prepaid. Dan singkat prepaid dia bukan singkat postpaid lah. Setakat ni prepaid. Jadi sekarang ni zaman prepaid ni bukan zaman yang tuan-tuan kena pergi kedai, kena beli top up, kena gores. Itu dah zaman purba tu. Okey, sekarang ni singkat nama je prepaid tapi kita boleh top up secara online. Nak buat auto top up setiap bulan pun boleh. Nak langgan data, nak cek baki semua melalui apps. Sama saja, dia 2 kali 5 je dengan bil. Dengan postpaid. Cuma beza postpaid kena ikat kontrak, kena berhutang. Itu je beza dia. Biasanya orang ambil postpaid sebab apa? Sebab orang nak handphone lah. Dia nak beli sekali handphone. Tapi dia tak mampu, dia ambil postpaid, dia bayar bulan-bulan. Kena ikat 2-3 tahun. Macam tu. Okay. Biasa orang pakai prepaid, kita orang Malaysia ni dah di-orthodox kan? Sudah ditanamkan dalam mindset, orang pakai prepaid ni orang miskin. Sebenarnya benda tu dah tak betul lah. Zaman sekarang ni dah tak betul. Orang yang pakai prepaid ni adalah orang yang kaya lah. Sebab orang tu dia tak nak berhutang. Orang yang tak ada hutang. Bayar dulu, baru guna. Kalau postpaid, guna dulu baru bayar. Okay, jadi singkat dia singkat prepaid, tak ada masalah. Sama je, kita boleh top up online, semua boleh. Harga singkat ni RM12.50. Sama saja, lebih kurang harga market lah, antara RM10 ke RM12.50 macam tu harga market kan. So kita mana-mana kita pergi, macam tu lah harga dia. Cuma singkat tone wow ni tuan-tuan tak boleh dapatkan dekat kedai. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat ejen-ejen tone wow ataupun tuan-tuan boleh pergi HQ sendiri dekat Sri Petaling. Jadi kalau nak dekat ejen-ejen lah. Sekarang ni pasal-pasal dekat Facebook, dekat media sosial, semua orang promote singkat tone wow, tuan-tuan boleh dapatkan. Kadang-kadang ada orang offer RM10 lah, RM12.50 lah. Macam saya offer RM20 lah. Siap buku, siap postage. Okay. Yang ketiga, singkat ini sama saja. Boleh buat SMS, call dengan internet. Sama macam singkat lain. Macam mana singkat lain tu boleh SMS, singkat lain tu boleh buat call. Singkat lain tu boleh guna internet, TikTok, Facebook, Instagram. Semua sama saja. Semua sama saja. Okay. Yang seterusnya. Kenapa Kak? Okay. Pergi minta dengan Cik Kak. Sukuma. Okey, yang seterusnya, singkat ini dia menggunakan coverage 4G+, top up DG, line pun line DG. Tuan-tuan nak top up DG, jangan pergi cari tone wow.
Cari tone wow sampai hujung dunia pun tak akan jumpa Okay, dan coverage dia menggunakan coverage 4G+. Okay, untuk pengetahuan kawan-kawan, ini fact lah, ini fakta yang saya nak bagi tahu. Digi merupakan telco, telah diiktiraf sebagai telco yang mempunyai kelajuan internet yang terpantas sekali dibandingkan dengan telco-telco lain. Sebab itulah kalau kawan-kawan perasan Digi, kalau pergi mana-mana kan, dia akan promote apa tau? Internet berkelajuan tinggi tanpa had sekatan. Tanpa sekatan. Okay, jadi tone wow juga sama lah sebab tone wow menggunakan line Digi. Jadi tone wow juga internet pantas tanpa sekatan kelajuan internet. Jadi coverage dia boleh capai sampai coverage 4G plus lah. Jadi kalau kawan-kawan nak tahu apa beza SIM card yang punya internet pantas tanpa sekatan dengan internet yang ada sekatan. Okey, internet yang ada sekatan ni biasanya kelajuan dia tak lebih daripada 6 Mbps lah. Kalau kita bawa kereta tu, kita boleh pergi sampai mana? Ada orang boleh bawa sampai 100 km sejam, 120 km sejam, 200 km sejam tu kan. Okey, kalau dia kata ada sekatan, okey, kita hanya boleh bawa sampai 20 km sejam saja. Tak boleh lebih daripada tu. Okey. Dia macam itulah konsep dia. Okey, dalam tone wow tak ada sekatan. Jadi kalau kawan-kawan nak bawa sampai sekatan 50 km sejam pun silakan. Dia macam itulah kita panggil analogi dia. Okay. Yang seterusnya, SIM card ini boleh kekalkan nombor lama, jadi kawan-kawan tak perlu risau. Kalau kita ada nombor lama dan nombor tu ramai orang kenal, kita boleh kekalkan. It's okay, no problem. Okay, dan yang seterusnya, blacklist boleh apply. Orang yang dah blacklist, boleh pakai SIM card tone wow, cuma pakai nombor baru lah. Yang seterusnya, tak ada cas tersembunyi. Maksudnya dekat sini, SIM card biasanya yang punya cas tersembunyi adalah telco-telco yang gunakan postpaid lah, yang pakai bill kan. Biasanya kalau dia kata sebulan 60, sebulan 70, tiba-tiba bila datang kita bayar bil dia kena RM75, RM80, RM83 macam tu. Sebab apa dia ada charge extra tu? Dia ada SST, kadang-kadang bila kita call lebih daripada limit dia akan charge, ataupun kita gunakan data lebih daripada limit dia ada charge. Jadi charge dia. SST lagi. Tapi prepaid memang kerajaan tak charge SST lah. Jadi bila kita guna, kalau kita top up 50 saja. Tak ada tiba-tiba kena RM53 lah apa, tak ada. Okay, jadi itu kelebihan juga tone wow. Dan yang seterusnya, dia tak ada kontrak. Maksudnya bila kita guna, kita boleh kekalkan nombor lama kita. Katakan kita tak suka, it's okay, no problem, kita boleh keluar. Tak ada kontrak, kita kena ikat 2 tahun. Okay, katakan apa kelemahan kontrak ni? Kontrak ni kelemahan dia, bila kita nak guna, kita kena ikat kontrak. Kalau kita dah kena ikat kontrak 2 tahun, kita nak keluar juga, kita kena bayar kontrak tu lah. Maknanya kita dah langgar perjanjian, kita kena cas. Contohlah macam saya dulu saya pakai broadband Celcom kan. Okay. Saya ambil yang package yang 110 je, saya pada lupa lah kan. Jadi bila saya guna, sekejap sangat ambil data je. Jadi bila saya nak tukar, saya tak boleh tukar sebab dah kena ikat kontrak 2 tahun. Ayah, Cika tak bagi. Okay, pergi minta kat buku. Nak. Okay, sekejap. Okay, minta maaf kawan, minta maaf. Anak saya nak suruh rumah pula. Okay, yang seterusnya, itu saya cakap itulah tiada kontrak tu. Jadi bila saya pakai, nak tak nak saya kena guna 2 tahun. Jadi setiap bulan kena membayar je lah. Kalau tak memang kena charge. Okay, kena penalti dia bukan sikit tu. Jadi benda tu terjadi pada orang yang pakai mana-mana telco lah. Kalau kita pergi kat mana-mana kan. Kita nak beli, contoh dia ada tunjuk senaran nombor cantik. Ini saya tunjukkan contoh case yang simple je. Dia bagi senaran nombor cantik, lepas tu dia bagi kita pilih. Kita cakap, cantik nombor ni, kita pun pilih. Bila kita pilih, dia ikat kontrak 2 tahun. Jadi tuan-tuan, sebelum tuan-tuan beli kena singkat, kena tahu adakah dia ikat kontrak. So kalau dia ikat kontrak, contohlah dia bagi kita nombor cantik, lepas tu plan tak cantik pula. Jadi bila kita tak suka, kita tak boleh keluar. Kita kena ikat kontrak. Kalau kena guna 2 tahun, bayarlah bulan-bulan. Benda yang paling famous sekali yang orang charge kontrak adalah di mana bila kita ambil handphone. Kita ambil handphone kan, diikat kita 2 tahun, 3 tahun, okey, kita kena terus bayar lah tiap-tiap bulan. Bila kita beli handphone sekali dengan SIM card, memang kita rasa menang tu pakai kan, kita menang memakai.
Yelah tak payah bayar handphone kan. Contoh handphone iPhone kena beli 4,000, 3,000 lebih. Oh ini beli tak payah bayar handphone, bayar bulan-bulan je plan. Memanglah. Tapi sebenarnya plan yang kita bayar tu mahal. Bila kita kira balik, kita campur balik untuk bilangan kontrak dia tu, sebenarnya kita bayar handphone tu lagi mahal daripada harga kalau kita beli handphone tu terus. Jadi sebenarnya itulah trik-trik dia lah. Okay? Kenapa dia orang buat kontrak? Semuanya atas dasar bisnes lah untuk keuntungan. Okay? Yang seterusnya, apakah 7 kelebihan sikat terluar? Seperti yang saya bagi tahu live pada hari ini, saya nak ceritakan kepada rakan-rakan apakah 7 kelebihan sikat terluar. Okay, dah bersedia ke belum? Sekarang ni saya nak tengok dulu. Okay, dah sedia belum semua? Prepare untuk saya ceritakan kepada kawan-kawan apakah 7 kelebihan sikat terluar. Apakah 7 kelebihan sikat terluar? Kakak panggil tu. Ya, kakak panggil. Okay. Haifa dah masuk. Tu dah dapat susu kurma dah tu. Dah okey tu. Dia memang kaki susu kurma. Okay. Dah ready ya? Okay. Jadi sebelum saya nak pesan, saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan, boleh tolong sebarkan live ni, share live ni. Dia bukan setakat share tuan-tuan, tapi tuan-tuan boleh ambil link ni dan tuan-tuan sebarkan kepada dealer masing-masing melalui WhatsApp. Link ni cakap klik link ni, tonton apakah 7 kelebihan sikat terluar. Especially dealer-dealer kawan-kawan yang baru. Dealer-dealer yang baru tu kita perlu dedahkan dia dengan apakah 7 kelebihan supaya mereka tahu kelebihan ni dan mereka boleh ceritakan kepada orang lain. Knowledge macam saya cerita sekarang ni, benda ni penting untuk semua orang tahu. Kalau tak tahu, kalau orang tu tak tahu, dia tak ada idea, dia tak ada knowledge benda ni, dia tak ada idea macam mana dia nak explain pada orang. Macam saya ceritakan, pasal kontrak saja pun, benda tu kita boleh cerita banyak benda. Bila kita ada ilmu, kita ada produk, kita punya knowledge produk knowledge tu, jadi orang bila dengar, orang akan percaya pada kita lah. Sebab dia nampak kita ni pakar, dia nampak kita ni adalah orang yang berilmu. Kan? Berbanding dengan kita jumpa dia, semata-mata kita nak suruh dia tukar singkat, susah untuk orang tukar. Sebab apa? Sebab orang sendiri tak yakin dengan kita. Tapi kalau kita banyak ilmu, kita tahu dan explain pada dia, macam saya cerita tadi pasal kontrak tu, kita dah cerita 5 minit, jadi orang tu ada confident lah untuk ditukar. Sebab dia nampak kita ni betul-betul pakar, kita boleh bantu dia. Kita boleh selesaikan masalah dia. Jadi benda ni sangat penting. Saya harap rakan-rakan boleh sharekan live ni, link live ni pada semua dealer-dealer baru-baru supaya mereka boleh belajar dengan saya lah. Okey, terus Okey, kita teruskan. Apakah 7 kelebihan sikat terluar? Okey, yang pertama tuan-tuan, plan dia sangat berbaloi. Plan dia bukan saya kata unlimited, bukan paling hebat, paling nombor satu bukan. Saya tulis plan dia sangat berbaloi. Berbaloi lah. Bukan yang terbaik tapi dia berbaloi. Okey, kenapa plan dia berbaloi? Nanti saya akan ceritakan kepada kawan-kawan. Yang kedua, internet dia laju tanpa sekatan, tanpa had. Dia tak ada had, dia tak ada speed caps. Okey, kalau internet dia, kalau kat sana kawasan DJ lajulah. Kalau boleh pergi sampai 100 Mbps, 200 Mbps, boleh pergi. Macam saya cerita tadi. Kenapa tak ada, apa bagusnya tak ada had ni? Tak ada had maknanya boleh pergi seberapa laju yang itu boleh. Tapi kebanyakannya telco, dia tak bagi internet laju tanpa had. Sebab apa? Sebab dia bagi internet tu data unlimited. Jadi bila dia bagi data unlimited, dia akan sekatkan dekat kelajuan. Itulah analogi yang saya bagi kelajuan kereta tu. Macam mana? Maksud saya, okey, dia bagi kita guna kereta tu, minyak tak ada had. Okey, kita boleh pergi mana-mana. Okey, tapi dia setkan 30 km sejam saja. Kita boleh pergi mana tapi kita 30 km sejam saja. KL nak pergi Johor, nak bawa 30 km sejam, boleh ke? Jadi itulah analogi yang saya nak nampakkan kepada kawan-kawan. Macam Tonwal, okey, minyak dia ada had kan? Okey, 89 gig hanya kita panggil hanya minyak boleh hanya 8 jam saja kita boleh guna. Kan? Bawa kereta tu. Tapi kita boleh pergi berapa jauh, berapa laju yang kita nak pergi. Jadi analogi dia macam tu. Okey. Tak ada telco yang perfect, tak ada telco yang laju, super laju, tak ada had. Okey, ada itu ada tapi tak dapatlah harga yang range 50, tak dapatlah. Tentu kena bayar mahal lah. Ini kita soalnya harga range 50 tu. Okey, yang seterusnya, baki data boleh di carry forward. Ini antara kelebihan dia. Walaupun meskipun Tonwal ni dia ada had 89 gig unlimited call, okey 89 gig, tapi jika tuan-tuan guna ada baki data boleh carry forward. Itu kelebihan dia lah. Boleh carry forward lah, carry forward ke bulan depan. Okey, dan seterusnya, dia ada manfaat hairat kematian sehingga 2000. That means, jika tuan-tuan guna singkat ni, katakanlah tuan-tuan meninggal dunia,
Okey, waris tuan-tuan, contoh tuan isteri kan, ada waris isteri, isteri akan menerima sumbangan 2,000 khairat kematian. Okey, disebabkan apa? Disebabkan tuan adalah seorang pengguna sikat Tun Wang. Walaupun isteri tuan bukan pengguna sikat Tun Wang, isteri tuan boleh dapat manfaat tersebut sebab tuan pengguna sikat Tun Wang. Jadi ini adalah kelebihan yang sangat unik yang saya rasa tak ada pada singkat lain setakat ni. Okey. Dan seterusnya, tuan-tuan juga boleh kumpul dan tebus point watches. Setiap kali top up, tuan-tuan akan dapat point dan point tu boleh kumpul, boleh tebus point tersebut untuk beli barangan lah. Ada 1,800 outlet seluruh Malaysia. Nanti kita akan explain detail lagi. Dan seterusnya, cabutan bertuah setiap bulan. Cabutan bertuah setiap bulan, maknanya bila kita guna singkat ni, setiap bulan HQ Tun Wang ada tawarkan cabutan bertuah lah. Kita top up, kita dapat sertai cabutan dan kita menang. Okey, berbanding dengan telco lain, setiap tahun mungkin bagi tahu hari jadi saja. Yang ni setiap bulan ada cabutan bertuah kan. Jadi kalau menang, kita juga untung. Okey. Dan seterusnya, nombor 7, kita boleh jana pendapatan berterusan. Pendapatan berterusan macam mana? Kerja kita bila kita suka guna singkat Tun Wang ni, kita recommendkan kepada orang lain untuk gunakan singkat Tun Wang ni sebab bila kita guna singkat ni, automatik kita akan ada ID kita. Saya ada ID saya, tuan-tuan ada ID tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak nak buat bisnes ni, tuan-tuan tetap ada ID tuan-tuan juga. Kan? Semua orang ada ID. Okey, dia macam mana? Dia macam contoh yang saya nak beritahu kepada kawan-kawan. Okey, ini saya bagi contoh yang saya tahulah. Minta maaf lah. Sebenarnya banyak contoh lain tapi yang terlintas kat kepala saya. Contoh macam kawan saya, dia suka menyimpan emas, dia simpan emas dalam satu kita panggil company yang besar lah, pembekal emas kan. Contoh macam Public Gold kan. Okey, bila dia nak simpan emas dalam Public Gold, dia akan ada ID dia. Okey, terpulang sama ada dia nak buat bisnes ke tak, dia tak nak buat bisnes pun, dia menyimpan pun, dia tetap ada ID dia. So, kalau dia nak buat bisnes, dia bonus. Kalau tak buat bisnes pun tak apa, dia still ada ID. So, sama juga macam Tun Wang. Dia tak nak buat bisnes pun, dia still ada ID. Tapi kalau dia nak buat bisnes, dia boleh gunakan ID dia tu yang mana setiap orang yang dia recommendkan, contoh dia recommendkan mak ayah dia recommendkan isteri dia, suami dia, anak-anak dia guna singkat ni, singkat tu nak kena aktifkan. Bila singkat tu nak kena aktifkan, kena masukkan ID referral. Masukkan ID dia. Bila dia masukkan ID dia, automatically setiap kali orang tu top up, okay, sistem akan trace orang tu top up, ID siapa, ID referral siapa, ID referral kita. Jadi setiap kali dia top up, company akan bayar kita royalty. Company akan bayar kita commission. Setiap kali dia top up tuan-tuan, bukannya dia top up sekali tau, dia setiap kali dia top up. Maksudnya tuan-tuan, kalau dia guna handphone tu sampai 5 tahun, 10 tahun sampai meninggal dunia, maknanya sampai dia meninggal dunia tu lah kita akan terus dibayar royalty ataupun dibayar commission oleh syarikat. Tuan-tuan, benda ini sangat istimewa untuk orang yang dalam bisnes untuk mendapatkan commission atau dibayar seumur hidup, itu satu benda yang sangat istimewa dan satu benda yang sangat unik dan sangat luar biasa lah. Okay. Saya bagi contoh, kalau dulu saya ada experience buat insurans, maksimum kita boleh dibayar mungkin 7 tahun. Ada orang buat bisnes penapis air, maksimum dia boleh dibayar royalty setiap kali orang tu bayar bulanan dia mesti ada limit tahun dia. Dia ada limit, sama ada beberapa bulan atau beberapa tahun. Ini bisnes yang biasanya orang dapat sale, dapat commission daripada bayaran bulanan orang. Kan? Tapi bila dia kata, bila satu company tu dia boleh bayar commission seumur hidup, maknanya selagi orang tu terus guna, tak kira orang tu dah guna 10 tahun ke, terus dibayar commission. Ini satu benda yang sangat luar biasa tuan-tuan, dan jarang-jarang sekali ada company yang boleh bayar seumur hidup macam ni. Sebab tu saya cakap menjana pendapatan berterusan. Oh, luar biasa ni tuan. Okey, untuk orang-orang yang seperti macam dia buat insurans ke, dia ada buat penapis air ke, ataupun tuan-tuan yang ada bisnes yang based on apa ni kita panggil lah, commission base, yang pendapatan bisnes yang berdasarkan daripada commission base, tuan-tuan mesti terkejut dengan benda ni. Tuan-tuan boleh dapat pendapatan, dibayar royalty ataupun dibayar commission oleh syarikat Tun Wang secara berterusan sampai bila-bila, selagi orang tu terus top up singkat Tun Wang tu. Kalau namanya dalam singkat, dalam handphone dia tu, nama dia dalam singkat tu singkat Tun Wang, selagi dia top up, selagi tu kita dapat. Dan tak kira berapa dia top up pun. Waimah dia top up RM5, RM10, RM100, RM1000 sekalipun, kita akan entitled dapat commission tersebut. Sedangkan tuan-tuan, kita dah meninggal dunia sekalipun, contoh saya dah meninggal dunia.
Tapi saya punya komisen memang dapat 3,000 sebulan. Orang top up 3,000 sebulan tak lari. Okey, katakan saya meninggal dunia, komisen itu akan terus mengalir, tuan-tuan. Dia tak akan dibekukan. Takkan dibekukan. Dia akan terus mengalir dan pendapatan tersebut boleh ditukarkan nama akaun dia. Contoh, saya lepas ni bila saya meninggal, nama akaun tu akan tukarkan kepada nama akaun isteri saya. Isteri saya meninggal, tukar kepada nama akaun anak saya. Anak saya meninggal, tukar kepada nama akaun anak kedua. Dia macam tu konsep dia. Jadi tuan-tuan, ini satu benda yang luar biasa. Ini satu benda yang luar biasa dalam Tuan Wow lah. Saya cukup tekankan poin nombor 7 tu sebab tu saya warna merah lah. Okey, jadi ini adalah 7 kelebihan singkat Tuan Wow. Saya harap tuan-tuan fahamlah apa kelebihan. Jadi saya akan go through satu persatu detail, jangan risau. Bermula dengan plan baru. Jadi saya harap tuan-tuan boleh screenshot. Tuan-tuan ingat ke poin 7 poin ni sebab saya akan explain detail lepas ni. Bismillah. Okey. Terus. Okey. Kan saya cakap tadi plan yang berbaloi. Okey, jadi ini adalah antara plan singkat Tuan Wow lah. Plan yang pertama, Tuan Wow ada menawarkan dengan hanya RM50 saja. Okey, mereka boleh menikmati 89 gig data berserta dengan unlimited call. Data 89, dia tak unlimited tapi dia 89 gig data berserta dengan unlimited call. Data high speed 10 gig, basic internet 15 gig, social internet 64 gig. Social internet dengan high speed internet, dua-dua internet berkelajuan tinggi. Cuma dia ada pecahan macam tu. Okey. Sama juga dengan RM120, 156 gig unlimited call, high speed 40 gig, basic 20, social 96 gig. Social dengan dua-dua data laju, tuan-tuan jangan risau. Jadi ini adalah plannya dan plan ini sah untuk 32 hari. Bukan 30 hari 32 hari. Kalau plan RM50 ni, kalau 32 hari boleh guna, ibarat satu hari tu RM1.56 saja. Kalau plan 120 ni untuk 32 hari ibarat satu hari tu RM3 saja. Lebih kurang macam itulah. Okey. Jadi ini adalah plannya. Tuan-tuan boleh pilih. Dan dia ada satu lagi plan. Plan tu saya lupa nak update, iaitu plan dengan tuan-tuan bayar RM200, tuan-tuan boleh dapat 150 gig, tak ada pecahan, semuanya data laju. Okey. Boleh guna selama 6 bulan, boleh hotspot 100% data tersebut. Okey, dan apa lagi? Tak habis, boleh carry forward data tu. Jadi ini adalah antara plan-plan yang ditawarkan oleh Tuan Wow lah. Okey. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, apa kelebihan dia bukan boleh, dia tak berikan data atau unlimited, tapi beri kelajuan internet tanpa sekatan. Okey, 89 gig unlimited call hanya RM50. 89 gig tu, 74 gig tu saja data high speed, 15 gig saja data basic, dan 74 gig tu data tu tuan-tuan boleh digunakan buat hotspot. Boleh gunakan buat hotspot. Kebanyakannya telco-telco lain walaupun dia bagi unlimited kejangan macam mana pun, bila tentang hotspot saja tuan-tuan nak berkongsi dia ada limit bawah 10 gig. Jadi tuan-tuan kena tahulah benda-benda ni. Okey, saya sebagai seorang penjual kat Tuan, saya tahu apa kelebihan, apa kelemahan dan apa comparison yang ada. Biasalah penjual singkat kan. Jadi ini. Kelajuan internet ni dia bergantung juga kepada liputan rangkaian DG. Kalau tuan-tuan duduk dekat ceruk kawasan yang tak ada line DG, tak kira lah kalau internet tu laju ke, dia tetap tak laju lah sebab tak ada line DG. Dia bergantung kepada line DG lah. Kalau line DG ada, memang tuan-tuan jangan risau, berdesuk. Saya pun duduk dekat kampung ni, dekat hujung Selangor, Banting. Jadi kat kampung Banting ni pun internet tak ada masalah. Okay, ni saya bagi contoh testimoni lah. Dekat Puchong boleh cecah sampai 170 Mbps. Ini bukan edit ini memang betul. 170 Mbps kat Puchong. Dia tak ada speed cap, boleh cecah sehingga 200 Mbps pun ada. Orang pernah screenshot dan dia tak ada limit data hotspot lah. Okay. Itu ada orang siap bagi, kita panggil testimoni lagi. Dia bagi feedback, nampak? Okay, tuan-tuan baca lah. Okay. Yang seterusnya, ni real testimoni daripada saya. Ini masa ni saya pergi sampaikan, kita panggil bantuan Tuan Wow Prihatin, dekat ada satu flat dekat dekat Setapak. Okay, saya tengok flat ni macam laju dia. Saya pergi fast.com tengok 46 Mbps. 46 Mbps ni pun kira dah laju, tuan-tuan. Kalau untuk pengetahuan rakan-rakan, mana-mana telco yang prepaid lah, yang tawarkan internet unlimited,
data unlimited ni, tuan-tuan, speed cap, dia mesti ada speed cap ni. Speed cap dia kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, paling maksimum pun 6 Mbps. 6 Mbps tu paling maksimum. Okey, tuan-tuan bayangkan kalau 46 Mbps macam ni. Untuk orang-orang yang menggunakan data unlimited, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan selesa dengan kelajuan dia, tuan-tuan jangan pelik. Kalau tuan-tuan dapat 46 Mbps ni lagi laju. Okey. Ini saya tunjuk contoh yang 200 Mbps. Ni kat mana tau? Dekat Kulim Kedah. Siapa yang tak tukar SIM card kat sana memang rugi lah. Okey, macam mana saya boleh tunjuk Mbps kelajuan-kelajuan ni? Senang saja. Tuan-tuan boleh pergi dekat fast.com. Fast.com untuk kalau tuan-tuan tak percaya, okey, tuan-tuan boleh tekan fast.com, pergi website fast.com. Okey, tuan-tuan boleh check berapa kelajuan data tuan-tuan. Kalau kelajuan data tuan-tuan tu kurang daripada 6 Mbps ataupun 10 Mbps, okay, saya cadangkan kepada tuan-tuan tukarlah pada Sikatun Luar. Boleh try. Ingat, Sikatun Luar tak ada kontrak. Okay, tuan-tuan boleh try tukar. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa, tukar balik. It's okay, no problem. Sebab singkat harga RM12 je. Bukannya tuan-tuan rugi RM1,200 RM12 je tukar. Mana tahu benda tu, singkat tu menyelesaikan masalah tuan yang selama ni tuan dah pening kepala, masalah speed internet. Lagi-lagi nak PDPR ni kan. Duduk kat rumah lockdown ni, internet pula lembab, bila malam je lembab lah apalah. Cuba tukar Sikatun Luar. RM12 je tuan-tuan. Bukannya kena keluar RM120. Okey, jadi kat sini saya nak beritahu tiada sebenarnya istilah limited dekat dalam Malaysia ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Okey, kalau tuan-tuan tengok Cellcore Maxis Digi, ni saya just share. Okey. Sebenarnya tak ada istilah limited sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok macam Cellcore Maxis Digi, kalau tuan-tuan baca ni, contoh macam Hotlink kan. Okey, walaupun dia tawarkan RM35 unlimited internet, tapi sebenarnya had dia hanya 3 Mbps saja kelajuan. Okey, dan pada masa sama sebenarnya dia ada had data dia. Had data dia tak silap saya 50 gig saja. Kalau tuan-tuan dah guna lebih daripada 50 gig, automatik kelajuan internet dia bukan 3 Mbps, 6 Mbps dah. Dia dah jadi sampai kbps. Maknanya macam 64 kbps. Memang slow gila. Kalau dah kbps tu memang slow gila. Okey. Mbps tu dia laju sikit. Megabyte. Kalau kbps dia kilobyte. Kilobyte lagi slow tuan-tuan. Sama juga kalau tuan-tuan tengok dekat U-Mobile kan. Dia 6 Mbps saja. Kalau yang RM38 6 Mbps. Kalau yang RM12 3 Mbps saja. Okey, dia ada limit dia. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan, saya tak sempat nak share dekat sini. Okey. Kalau kita ada simpan, saya tak tahulah saya ada simpan ke tak. Tapi memang ada yang mana ditunjuk yang ditunjukkan banyak pelan-pelan yang ditunjukkan oleh yang ditunjukkan oleh telco-telco lain yang banyak misleading lah. Memang sangat banyak misleading. Saya boleh tunjukkan kepada kawan-kawan. Okay, ini saya just share. Eloklah tu. Sementara saya tengah, sebab saya dah dapat info. Okay. Sekejap tuan-tuan Okay. Saya tengah screenshot. Saya tengah screenshot. Okay. Saya masukkan dekat dalam saya punya Telegram. Save. Okay. Saya tunjukkan kepada kawan-kawan Okay, sebenarnya memang banyaklah mislead dan SKMM dah pernah bagi warning dah dekat telco-telco ni yang mana banyak kita panggil beri offer cakap unlimited tapi sebenarnya tak serupa bikin lah. Benda tu memang biasalah terjadi pada mana-mana telco. Okay, kalau kawan-kawan tengok ni, okay, nampak? Tuan-tuan boleh baca lah secara detail. Ini dapat daripada SKMM sendiri. Saya alang-alang saya nak save. Okay, tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Allah, apa benda pula ni? Hang terus Biasalah laptop lama. Okey, tak apa. Kita tunjuk balik. Okey. Saya masa ni lah nak save kan. Okay.
Okey, tuan-tuan boleh baca. Saya baca sini. Okay. 4 telco, Celcom, Maxis, Tuntok, Webem diberikan notis SKMM. Promosi unlimited data mengelirukan pengguna. Nampak? Jadi kalau tuan-tuan baca, memang baca, lepas tu baca komen memang sakit hati lah. Sebab dia ada dalam fair usage policy. Itulah. Jadi sebenarnya benda ni memang benda ni memang biasa. Jadi sebab itulah kita sebagai pengguna kan, kita kena berhati-hati. Bukan saya nak kata sikap Tuan Wang ni paling bagus. Macam saya cakap tadi lah. Tuan-tuan kena berhati-hati. Okay. Memang banyak sekarang ni telco yang menawar-nawarkan benda-benda apa ni, macam ni. Tapi kadang-kadang cerita ni tak betul. Itu memang biasa lah. Okay. Kejap saya, nanti saya save lah benda tu. Okay. Saya ambil ni. Nampak? Kita boleh tunjuk kat semua orang. Okay. Okay. Kecil sikit. Sikit. Tapi tak tahu boleh nampak tak kan? Mana satu lagi gambar saya tadi? Dekat download ke apa? Tak apa. Mana satu lagi tadi? Ni. Apa? Sekejap kawan-kawan. Biasalah. Laptop lama. Okey. Okey. Jadi inilah dia. Senang kawan-kawan tengok. Nampak? Okey, 4 telco. Jadi inilah dia. Sebenarnya memang macam tu. Jadi tuan-tuan kena, ini saya tunjukkan secara live ni. Okey, secara live. Okey, jadi ini perbandingan telco. Kalau tuan-tuan nak tahulah secara kita panggil asasnya. Ini perbandingan telco yang tuan-tuan kena tahu. Kalau tuan-tuan tahu benda ni, insya-Allah tuan-tuan akan fahamlah apa yang saya cuba maksudkan. Okey. Okey, alright. Jadi ini Digi, Hotlink, U-Mobile. Jadi sebenarnya tak ada istilah limited sebenarnya. Dia mesti ada limit dia. Tuan-tuan, dia orang ni bukan buat amal jariah tuan-tuan. Dia orang ni buat bisnes. Memang dia kata ada limited tapi mesti ada fair usage policy. Contoh kan Hotlink dia ada 50GB. Maksimum 50GB. Kalau lebih dari tu, tiba-tiba dia akan jadi kbps. Internet dia akan slow. U-Mobile pun sama, Celcom pun sama. Jadi Tuntok pun sama. Jadi tuan-tuan kena tahu, kena cakna benda ni, kena screenshot. Jadi tuan-tuan bila tahu cerita, bila orang cakap internet aku limited, sebenarnya tak limited sebenarnya actually. Okay, dia ada limit. Kalau cecah contoh U-Mobile, cecah 50GB tu automatik kelajuan data 6 Mbps tu dia akan jadi kbps. Jadi hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Okay. Tuan Wang memang tak bagi data unlimited. Serius tak bagi unlimited. Tapi sekurang-kurangnya dia tak adalah letak FUP macam ni lah. Okay, dia bagi data internet pantas RM89, RM50. Okay, alright. Syarat tuan-tuan faham lah. Jadi kita kena carilah market kita. Kita kena tahu siapa market kita. Memang kita takkan boleh tahu market kita, kita takkan boleh tapau semua. Kita takkan boleh dapatkan budak-budak. Contoh market kita tak sesuai. Budak-budak yang jenis yang guna pun top up seminggu RM5. Tak sesuai tuan-tuan. Tuan-tuan kena cari orang yang jenis yang kalau boleh dia memang sebulan dia keluarkan duit untuk handphone, untuk SIM card dia RM50, RM40, RM50, RM60, RM70. Orang-orang ini adalah target market kita. Kita kena tahu siapa target market kita. Kita kena cari orang-orang macam ni, barulah dia sesuai untuk tukar. Ini kalau tuan-tuan pergi target budak-budak yang kaki game, kan, jenis yang lepak-lepak mamak pinjam wifi, itu seminggu pun untuk RM45. Kalau tuan-tuan suruh dia tukar Tuan Wang, memang takkan jadi tuan-tuan. Melainkan kalau tuan-tuan ajak dia buat duit. Kalau ajak buat duit, lain. Memang ramai, ada satu grup macam saya kenal grup ni, grup teen, nama dia grup teen lah. Dia memang ajak budak-budak yang umur 17 tahun, 16 tahun, 18 tahun punya. Budak-budak walaupun dia guna handphone tu kos dia rendah, kan, tak macam Tuan Wang, RM50 kan. Tapi dia orang fokus dia nak buat duit. Memang ada banyak. Saya ada interview seorang nama dia Syauki, umur baru 19 tahun, nak masuk 20 tahun.
Sekarang komisen dia dah RM5,000 sebulan. Okay, RM5,000 sebulan. Jadi itulah bergantung kepada siapa target market kita. Sama, saya nak bagi contoh tu macam saya dah banyak kali pesan. Contoh BMW, Mercedes kan. Dia takkan target orang yang B40, M50 ke, saya tak tahu, M40 ke apa, saya tak pasti. Tapi kelas pertengahan dengan kelas bawahan dia tak akan target ni. Dia target orang yang memang income besar, yang loaded punya. Okay. Jadi dia tak fokus pada orang-orang yang biasa-biasa. Dia akan fokus pada orang yang ada duit. Dia tahu target market dia siapa. Sebab itulah tuan-tuan tak nampak iklan-iklan dia orang ni, iklan-iklan tergata. Dia iklan kawasan-kawasan dia punya banner iklan dia, billboard dia, semua dekat kawasan-kawasan perumahan yang high-end punya. Jadi tuan-tuan kita tahu siapa target market kita lah. Kita kena belajar benda tu. Okay. Contoh, siapa orang yang mengalami masalah ni? Line telefon selalu hilang, telco lama suka cas sesuka hati, orang yang internet slow, orang yang telco lama dia suka curi data, kredit tiba-tiba hilang, orang yang dah menyampah dengan telco lama dia, dan orang yang bil mahal, ataupun satu lagi saya nak tambah, orang yang memerlukan pendapatan waktu tengah COVID macam ni, waktu tengah lockdown ni, orang perlu pendapatan, tengah duduk rumah, perlu tambah pendapatan, lagi-lagi pendapatan pasif. Orang-orang ni lah kita perlu ajak bertukar kepada sikap tu. Kita kena tahu market kita siapa. Okay, alright. Jadi setakat ni faham ini pula saya cerita kelebihan yang mana yang saya kata tu, baki data boleh di carry forward. Okay, baki data boleh di carry forward. Contoh, tuan-tuan tengok kat sini, data dia asal dia 10 gig. Okay, high speed dia dah jadi 24.84 gig. Dia carry forward lagi dah jadi 34.84 gig dah. Dia boleh carry forward, data tu carry forward, data high speed lah. Okay, jadi tu kelebihan dia. Dan seterusnya, hairat kematian macam saya cakap tadi. Apa antara kelebihan hairat kematian ni yang mana? Jika kita sebagai seorang pengguna sikat tunai, kita meninggal dunia, automatically waris kita akan menerima manfaat hairat kematian sehingga RM2,000. Tuan-tuan, ini tak ada pada telefon lain, tuan-tuan. Ini macam ibarat insurans, tapi insurans yang tak payah bayar bulan-bulan. Tuan-tuan hanya perlu pastikan tuan-tuan aktif guna sikat tunai je. Aktif. Jangan expired lah. Aktif. Automatik tuan-tuan akan dapat. Okay, pastikan aktif top up RM30 ke atas setiap bulan. Bila tuan-tuan dah guna sikat ni, tuan-tuan ada cooling period, tuan-tuan kena guna antara 3 ke 6 bulan. Okey, kita ambil paling maksimum lah. Pastikan dah guna 6 bulan, baru automatik hairat dia berjalan lah. Dia macam insurans lah. Kalau insurans lah, kita kena guna 2 tahun kan, baru tempoh matang kan. Baru insurans tu aktif. Sama juga, orang yang menggunakan ni, perlu daftar sebelum umur 70 tahun. Kalau dia dah lepas umur 70 tahun, contoh dah umur 71, baru nak daftar tunai, hairat kematian tak di cover lah. Tapi kalau dia daftar sebelum umur 70 dan dia dah guna dan dia dah melebihi umur 70, tak ada masalah. Okey. Waris yang boleh claim tu perlulah hanya ahli keluarga saja. Okey, tak bolehlah ejen yang claim, contoh customer dia meninggal. Dia letak account bank dia. Tak boleh. Dia kena hanya ahli keluarga saja. Pernah ada satu kes dulu, tak tahulah ejen tunai yang terlebih cerdik ni, dia tak cari customer, dia tak cari orang-orang yang dekat-dekat ni, dia pergi hospital je. Dia pergi hospital, orang tua yang dah kronik semua kan, dia pergi cerita kat orang tu, ni nanti kalau kau meninggal ni, macam mana pengumian? Ada duit tak? Nak ke bumi, nak mati pun kena ada duit kan? Yelah, nak ke bumi, nak kain kapan semua kena ada duit. Kau ada duit tak? Kalau kau tak ada, tukar kena sikat tunai. At least nanti waris kau dapat RM2,000, waris boleh gunakan duit tu ke bumi kan. Jadi dia pergi target semua orang tu dalam hospital tu. Teruk betul perangai. Jadi disebabkan itulah dari situ keluar satu peraturan yang mana waris dia perlulah ahli keluarga, tak boleh ejen tak boleh ejen. Okey, dan seterusnya manfaat dia antara RM1,000 ke RM2,000. Macam mana kira dia? Kalau orang tu meninggal dunia, contoh meninggal dunia pada bulan ni, bulan Jun. Okey, HQ akan tengok bulan lepas dia top up berapa. Kalau dia top up RM30 ke atas, waris dia akan dapat RM1,000. Tapi kalau dia top up RM50 ke atas, waris dapat RM2,000. Macam tu. Dia tengok bulan lepas berapa top up dia. Okay. Yang seterusnya, cara nak tebus manfaat sangat mudah. Ini bukan macam company insurans ini memang yang bagi ni Tunwau sendiri. Jadi nak tebus tu melalui Tunwau saja. Tunwau hanya perlu transfer saja. Nak claim sangat mudah lah. Hanya perlu call HQ, HQ akan emailkan borang, isi borang berserta dengan borang-borang dokumen-dokumen yang diperlukan, contohnya CJ kematian kan. Kita emailkan balik, nanti dia akan transferkan duit. Itu saja. Okay. Ni saya bagi, kita panggil, untuk tuan-tuan fikirkan. Okay, katakanlah pengguna sikat Tunwau ni ada 2 juta ahli. Setakat ni Tunwau ada 2 juta ahli. Okay, market sangat luas lah. Ada 40 juta pengguna handphone. Kita baru 2 juta. Itu pun yang hidup berapa je kan. 2 juta
ahli. Okey, kalaulah setiap daripada semua orang ni meninggal dunia dan ahli keluarga dia menerima manfaat hairat kematian 2,000, contohlah 2,000 dapat manfaat hairat kematian 2,000. Okey, berapa jumlah yang Tuan Wah dah bayar? Kalau semua 2 juta ahli ni dah meninggal dan waris dia terima hairat kematian 2,000, berapa dapat? Okey, saya bagi tahu jawapan siap-siap lah. 4 bilion company keluarkan. Okay, ni contoh testimoni manfaat tuntutan hairat kematian dalam grup saya sendiri. Okey, atau alhamdulillah kes hairat kematian berjaya diselesaikan. Okey, sangat best bila kita ajak orang guna sikat Tuan Wah, kan tiba-tiba waris dia WhatsApp, salam tuan, suami saya dah meninggal dunia sebab suami saya dah bagi tahu yang singkat ni boleh dapat hairat kematian. Kita rasa macam kita nak bantu, nak meringankan beban dia, tuan-tuan. Saya pernah selesaikan satu kes, dapat bantu bagi 2,000. Ya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, mungkinlah tuan-tuan rasa 2,000 tu sikit, tapi pada saya banyak dan saya yakin orang yang menerima tu pada dia dah cukup banyak. Sebab tuan-tuan, 2,000 dia dapat betul-betul meringankan beban dia. Jadi tuan-tuan bayangkan, isteri dia tak guna pun. Okey? Tapi isteri dia dapat. Jadi isteri ni jadi terharu. Isteri dia pun terus tukar singkat Tuan Wah juga. Okey? Jadi ini contoh yang saya sampaikan secara real, pergi rumah, saya wakil sajalah, wakilkan HQ lah, sampai ke sumbangan 2,000. Kalau tuan-tuan nak tengok video ni, saya ada rakamkan dekat YouTube, tuan-tuan boleh pergi kat HA Falah Resources, tuan-tuan search je, Al-Fatihah buat arwah Rosli Tuan Wah. Memang saya ada buat video, saya sampaikan 2,000 kepada warisnya lah, meninggalnya suami dia. Okay, alright. Tadi saya cerita pasal hairat, ni saya cerita pasal voucher point pula. Okay, voucher point ni setiap kali kita top up, kita akan dapat point ni. Point ni kita boleh tebus point ni, beli barangan dekat kedai-kedai. Jadi barangan dekat kedai-kedai ni, kita boleh beli guna point je. Dia macam kita isi minyak kan. Kita isi minyak kan, Petronas pakai kad mesra ataupun Shell pakai bonus link kan. Kita dapat point. Point tu kita boleh tebus kan. Macam itulah. Macam kita pakai kad kredit. Kad kredit kita bayar guna kad kredit dapat point. Point tu kita boleh tebus. Macam inilah konsep dia. Okay, point tak ada expiry date. Voucher point tu kita boleh guna seberapa lama dan kita nak tebus kemudian pun boleh. Kalau kita tak perlukan point tu, it's okay, no problem. Kita boleh transfer kepada ahli lain yang memerlukan. Contoh, kita dah ada commission. Bulan-bulan kita dapat 2,000 tuan-tuan. Setakat point tu, apalah sangat. Kita bagilah pada orang yang memerlukan. Contoh, ada orang, kita punya agent ataupun kita punya customer yang susah kan. Mungkin kita tak boleh bantu dia bersih cash, kita bagi point pada dia. Dia boleh gunakan point tu untuk dia beli beras, dia beli susu anak, dia beli pampers. Kan? Jadi membantu dia. Okey, nak tebus point ni melalui apps MyWow. Kita dalam Tuan Wah ada aplikasi MyWow, kita boleh tebus melalui situ, scan QR code saja. Bukan kita pergi kedai macam ni saya nak tebus point voucher, bukan macam tu Dia melalui apps MyWow. Nanti saya tunjukkan satu video, tuan-tuan boleh belajar. Tuan-tuan boleh tebus dekat 1,800 outlet yang ada dekat seluruh Malaysia yang menerima pembayaran melalui Mcash. Okey, nanti saya tunjukkan. 1,000 point sama RM1. Okay. Dan macam mana point perolehi? Tuan-tuan boleh top up dekat kedai dapat point. Tuan-tuan boleh top up melalui wallet dapat point. Okay, isi duit dalam wallet dapat point. Okay, extra. Tuan-tuan boleh jual top up melalui wallet dapat point extra. Ada cabutan bertuah sehingga 1 juta point pun dia bagi. Contoh sekarang ni cabutan bertuah kempen Taja Raya kan. Kita daftarkan pelanggan tu top up saja. Pelanggan tu akan dapat tiket cabutan, kita pun akan dapat tiket cabutan sebagai orang yang daftarkan dia. Dia pun yang top up dapat tiket cabutan. Jadi kalau dia tak dapat hadiah cash pun dia akan dapat point. Jadi mudah dia nak dapat point voucher ni. Saya sepanjang kempen raya ni, saya dah dapat point tu saya rasa macam dalam 10,000 point voucher juga. Jadi macam tu lah, bukan point voucher ni senang je nak dapat. Okay. Alright, ini contoh-contoh kedai yang menerima pembayaran melalui Mcash lah. Tesco, Maidin, Consave, T-Life yang terbaru. Okay. Tuan-tuan nak tengok secara detail, tuan-tuan boleh buka aplikasi MyWow tuan-tuan tu, pergi kat bahagian voucher, tuan-tuan nampak tak dia ada tulis macam ni kan? Tuan-tuan tekan dekat QR code tu, dia nampak macam ni, tuan-tuan boleh tekan dekat warna biru tu, Mcash supported merchant. Nanti dia keluar satu link, dia akan tunjukkan senarai kedai-kedai yang menerima pembayaran melalui Mcash. Saya pernah tebus Mcash ni, point ni, dekat KK Mart, dekat Tesco. Lepas tu saya pernah tebus dekat T-Life. Saya ni penggemar T-Life. Lepas tu saya pernah tebus dekat ni, Old Town. Beli nasi lemak ni kan, saya tebus point kat Old Town. Jadi best lah, memang best. Okay, tak payah cash. Alright, tuan-tuan kalau nak tahu lebih lanjut macam mana cara nak tebus, tuan-tuan boleh pergi ke YouTube.
HA Fala Resources, tonton search cara tebus point voucher. Okay, dekat sini. Okay, secara detail kalau tuan-tuan nak dapatkan ilmu secara detail tentang kelebihan-kelebihan singkat ni, tuan-tuan boleh dapatkan pocketbook. Ilmu produk pasal plan pasal kelebihan-kelebihan singkat Tuan Wow ni, tuan-tuan boleh dapatkan dekat dalam pocketbook, boleh daftar, boleh baca secara detail lah, boleh dapat ilmu secara detail. Macam mana nak dapatkan pocketbook ni? Tuan-tuan boleh WhatsApp kat nombor 011-2352-3331 dia. Alright. Okay, jadi itu saja penerangan tentang plan kita panggil kelebihan singkat Tuan Wow lah. Jadi tuan-tuan kena tahu benda tu. Okay, setakat ni saya nak tanya, ada apa-apa soalan tak yang tuan-tuan nak bertanyakan kepada saya? Silakan. Okay. Okay. Tuan-tuan ada apa-apa soalan nak bertanya? Silakan bertanya. Setakat ni faham tentang 7 kelebihan singkat Tuan Wow tu? Saya harap tuan-tuan faham lah. Okay, tuan, saya nak tukar plan data. Tapi selepas dia top up, okay, saya tukarkan sekejap. Sesi jawab, soal jawab. Okay. Tuan, kalau saya nak tukar plan data, lepas top up dia auto langgan plan yang lama. Betul tuan. Okay, kalau tuan nak tukar, contoh tuan pakai plan 50. Lepas tu tuan rasa plan 120 lagi bagus kan? Sebab dapat 156 gig kan? Tuan nak tukar 120. Okay. Cara dia, tuan kena batalkan plan yang lama dululah. Batalkan plan yang lama. Macam mana nak batalkan plan yang lama? Senang je. Tuan boleh dial, saya pun lupa point dia. Star 128, star 1, star 5H. Nanti dia akan bagilah kat mana tuan boleh just tekan yes macam tu je. Plan tu dah terbatal, baru tuan boleh langgan plan yang baru dekat apps MyWah. Macam tu. Okay. Maximum high speed data boleh carry forward sampai berapa gig? Dia tak kira berapa gig pun tuan boleh carry forward, tapi maksimum 3 kali ganda. Kalau tuan ambil plan yang TDS 50, high speed dia 10 gig kan? Okay, tuan boleh carry forward sampai 30 gig. Kalau tuan ambil plan yang 120 gig, high speed dia 40 gig. So tuan boleh carry forward sampai 120 gig. Dia 3 kali ganda data high speed. Okay, 3 kali ganda data high speed tu. Okay. Macam mana nak yakinkan customer? Untuk customer, macam mana ni? Soalan ni saya tak faham ni, soalan macam mana ni. Okay, senang aja. Sebab tu tuan kena tonton video saya ni berulang kali. Cuba tuan tengok macam mana cara saya explain. Meyakinkan kan? Sebab apa? Sebab saya dah cerita benda ni beratus-ratus kali. Saya rasa dah 1000 kali dah benda yang sama je saya cerita. Jadi bila tuan dah tahu buat benda yang sama dah banyak kali, tuan dah mahir lah. Soalan daripada orang pun soalan yang sama je. Soalan yang sama je. Takkan lari punya soalan tu. Tak ada tiba-tiba lari pun soalan selatan, tak ada. Soalan yang sama jadi tuan dah tahu dah jawab apa. Sedang tuan pejam mata dah jawab dia. Sampai dia pun dah berbuih pula tak tahu nak corner ikut mana. Dah tak boleh elak dah. Confirm kena beli. Jadi cara dia macam mana? Cara dia 3 saya nasihatkan. Pertama, tuan kena tonton video ni banyak kali supaya tuan-tuan mahirkan macam mana cara cerita. Okay, 7 kelebihan singkat Tuan. Tuan-tuan dah tengoklah banyak kali. Okay, sama macam kita main bola lah. Kan? Macam mana kita nak mahir main bola? Main banyak kali. Kalau tuan sepak pun pelengkor, cuba sepak banyak kali. Lama-lama pandailah. Cuba main badminton kan. Awal-awal main badminton pukul pun tak kena. Tapi kalau dah main selalu, mustahil lah pukul tak kena kan. Jadi benda ni, dia macam mana? Practice make perfect. Jadi tuan-tuan kena selalu practice. Dengar, lepas tu dengar selalu. Catiklah point. Catik point apa yang saya cerita. Point dekat kertas ataupun dekat handphone kan. Nanti setiap kali, lepas tu apa tuan buat? Cara yang kedua, tuan pergi kat cermin, tuan pergi cerita. Pergi cakap. Dulu masa awal saya buat, tahun 2014, 2015 tu, saya pergi kat cermin, saya cerita. Oh, mak saya buka pintu. Oh ni kenapa habis? Tak ada kerja lain. Dulu je, ni pasal gurau ni, saya betul. Jadi kita practice makes perfect. Jadi kita cerita, belajar bercerita. Kalau kita malu cerita orang, kita cerita depan cermin. Baru kita nampak cerita ni meyakinkan kita tidak. Kan? Lepas tu, apa cara dia? Lepas kita dah cerita kat cermin, kita nak lebih hebat lagi, kita pergi cerita dengan orang. Kalau kita takut nak spoil market, kita pergi cerita dengan ahli keluarga kita, mak kita, isteri kita, pergi cerita. Saya selalu dengan bini saya cakap, awak cuba dengar sikit saya cerita ni, meyakinkan tak? Saya cerita ni.
Dia main handphone je kan. Apa? Abang cerita apa? Okey, maksudnya tak meyakinkan. Jadi kita kena selalu cerita dengan orang rapat. Okey. Cerita dengan 50 orang, 100 orang dulu. Kalau selagi tuan-tuan tak boleh 30 orang pun tuan-tuan tak bercerita, memang takkan mahir lah. Macam mana tuan-tuan nak yakinkan customer? Sedangkan nak yakinkan keluarga sendiri tak boleh. So macam mana nak yakinkan? Kena banyakkan cerita pada orang. Practice makes perfect. Itu je. Jawapan dia itu je. Dia tak ada jawapan yang khusus. Tuan-tuan kena bayar RM500 pada saya, automatik saya akan doakan kepada tuan, tuan terus jadi mahir. Tak ada. Dia bukan macam tu kan. Dia benda kemahiran tu dia tak datang pluk macam tu. Tak ada. Dia tak ada. Dia practice makes perfect. Tuan-tuan kena selalu cerita. Okay. Dan yang ketiga, macam apa yang saya nasihatkan tuan, tuan kena belajar macam mana cara nak main tone suara. Kan, waktu yang tuan kena tekankan, tuan tekankanlah. Waktu yang tuan-tuan tak payah tekankan, jangan tekankan kan. Waktu benda yang perlu, dia kena, suara kena kuat, kena meyakinkan. Macam mana tuan dulu nak tackle makwa dulu, macam tu lah kan. Dia kena selalu bercerita. Jadi 3 benda ni je. Kan selalu tengok live saya ni, dengar, catat. Lepas tu cerita pada ramai orang, pada cermin, depan di. Lepas tu yang ketiga macam saya cakap tadi, baiki tona suara yang mana waktu kena kuat. Janganlah, SIM card ni semua data, tak boleh lah. Okay. Itu je. Dia tak ada yang khusus pun. Okay, tuan-tuan kena lalu benda ni. Okay, right. Apa lagi? Alamak, ramai pula orang tanya ni. Saya dah tak tahu nak gimana ni. Okay. Tuan, orang Indonesia boleh daftar sikat Tone Wow ke? Saya tak faham lah orang tulis Tune Wow ni. Tone Wow tuan, Tone Wow. Okay. T-O-N-E. Tone Wow menggunakan pos internasional. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh nak daftar Tone Wow boleh sama ada guna IC, IC polis, army pun, askar pun boleh, pakai pasport pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Customer suka tengok YouTube sehari je habis RM9.50. Lepas tu komplain. Suruh dia upgrade plan lah. 120 ke ataupun dia pakai booster. Dia kena macam tu lah. Macam mana nak jaga downline? Jawapan dia, jaga diri kita sendiri dulu. Okay. Kita kena pandai jaga diri kita sendiri dulu. Jawapan yang paling simple yang saya nak bagi kepada Tuan Rohimi senang je. Daftar banyak-banyak. Beranak banyak-banyak. Bila kita beranak banyak-banyak, mesti ada anak yang bagus, anak yang tak bagus. Okay. Nanti anak yang bagus tu dia akan bagus sendiri walaupun kita jaga sikit-sikit. Tapi kalau kita beranak pun sikit, lepas tu kita mengharapkan semua tu nak jadi bagus, dia mustahil. Lebih baik kita beranak banyak-banyak. Faham tak maksud saya? Maksudnya daftar ramai-ramai. Tuan nak tanya, cuma nak minta halalkan saya screenshot IG story. Screenshot lah tuan, tak ada masalah. Saya ni, tuan, ilmu ni Allah yang bagi tuan, Tuhan yang bagi kan. Ilmu ni bukan datang daripada kepala saya. Saya dapat pun Tuhan yang bagi kan, rezeki pun Tuhan yang bagi. Jadi janganlah nak minta kebenaran, ambil je, tak kisah. Cuma jangan ambil duit saya tanpa kebenaran, dah lah. Ilmu tak ada masalah. Okay. Okay. Apa beza B1 dengan Tone Wow? Wow, soalan ni hebat. Saya tak tahu pasal B1, tapi saya cuma ada dengar-dengar lah B1 daripada Red One kan. Cuma yang saya tahu B1 ni dia adalah sebuah telco yang programnya lebih kurang macam Tone Wow juga, yang mana jadi pengguna pada masa sama bila recommend kepada orang lain, company B1 tu akan bayar commission juga kepada kita. Cuma dia punya persen commission dia tu berbeza lah dengan Tone Wow lah. Dan plan yang ditawarkan pun berbeza dengan Tone Wow. Jadi itulah dia. Saya tak berapa tahu sangat pasal dia. Cuma apa yang setakat yang saya boleh bantu Tuan Hafiz faham, apabila kita buat bisnes-bisnes yang berbentuk program macam ni, jangan tengok pada produk yang ditawarkan. Jangan tengok pada commission yang ditawarkan dulu. Okay? Jangan tengok benda itu dulu.
Tapi apa yang kita perlu tengok, yang pertama sekali, ini saya nasihatkan kepada tuan. Saya bukan nak menyebelah kepada Tuan Wow ataupun mana-mana program lain, tak. Ini saya nasihatkan tuan sebagai seorang manusia yang macam saya juga, yang kita ni sebagai seorang manusia biasa ni. Kita bukan owner kepada bisnes ni, kita ni hanya ejen je. Kita ni hanya ejen je, ejen biasa kan. Yang nak buat bisnes ni untuk cari makan untuk anak-anak kita, nak bagi makan kan, nak bagi dapur kita berasap. Jadi apa yang saya boleh nasihat kepada kawan-kawan yang jenis yang nak buat bisnes, yang bisnes ejen macam ni, first kali jangan tengok pada produk dia, jangan tengok pada commission yang dia tahu. Okay? Sebab apa? Sebab benda tu dia boleh cakap je. Macam kerajaan lah. Okay? Boleh je offer kan, nak bagi apa, nak bagi apa, nak bagi apa. Dan sekali tak bagi pun. Last sekali mungkin dia boleh bagi peringkat awal, tapi at the end tak bagi sampai bila-bila pun. Masalahnya kita ni nak bagi makan ni sampai bila-bila anak kita ni, nak bagi berasap dapur ni sampai bila-bila. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan tuan sebagai seorang ejen, rakyat marhin macam kita ni, pertama sekali tengok company dulu. Tengok company dulu. Company kena kukuh dulu. Walaupun company tu dia kukuh, tapi produk yang dia bagi tu ataupun commission yang dia tawarkan tu tak semenggah mana dengan company yang baru ditawarkan produk mungkin hebat, commission mungkin hebat. Tapi tuan-tuan jangan tengok tu dulu. Sebab benda tu dia macam apa ni kita panggil manifesto. Dia macam manifesto saja. Benda tu tak tahu jadi ke tak jadi, dan tak tahu mungkin peringkat awal jadi, at the end tak jadi. Okay? Benda tu cakap je. Semua orang boleh tulis, saya pun boleh tulis. Saya nak bagi internet tanpa had dengan hanya RM1 saja. Tempoh dia bayar RM1 setahun. Tuan-tuan boleh dapat internet tanpa had. Saya pun boleh tulis kan. Commission saya boleh bagi. Berapa Tuan Wow boleh bagi? 26%. Okey, saya bagi 50%. Saya boleh tulis kan. Bayar tak bayar tu tak tahu lagi. Okey. Jadi untuk tuan dan juga saya, kita ni sebagai rakyat marhin yang hanya ejen saja, hanya menumpang kasih untuk mendapat komisen daripada company-company ni. Pertama sekali tuan-tuan tengok company dulu. Kalau company tu betul-betul kukuh, walaupun produk dia bagi tak semenggah mana, tuan-tuan pilih company dulu. Sebab company yang kukuh, dia akan menjamin terus bayar kita. Okey, kalau company tu tak kukuh, dia bagi hebat mana pun, tuan-tuan. Tuan-tuan nak hidup dengan company tu ke, tuan-tuan nak hidup dengan keluarga tuan? Okey, tuan-tuan nak duit, tuan-tuan nak dapat duit daripada company tu ke, ataupun kerana tuan-tuan suka ke produk tu? Tak, semua nak dapat duit. Jadi pertama sekali tengok company. Kenapa Tuan Wow saya rekomenkan? Sebab Tuan Wow ni dia dah masuk 11 tahun tuan-tuan. Dia daripada 2010 sampai sekarang dah 2021, dah 11 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan 11 tahun, satu bulan ada 12 bulan. Kalau 11 tahun berapa? Ada lebih kurang dalam 132 bulan. Okey tuan-tuan. Bayangkan sepanjang 100 lebih bulan ni, tak pernah satu bulan pun dia gagal bayar komisen pada semua ahli-ahli dia. Jadi ini satu benda yang luar biasa. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, dekat dalam dunia ni, kita tak pengen dunia, Malaysia, dalam Malaysia, kalau ada 10 bisnes tuan-tuan, ada 10 bisnes yang baru dibuat, dalam masa 3 tahun tuan-tuan, dalam masa 3 tahun, 10 bisnes ni berjalan dalam masa 3 tahun, based on statistik, 9 okey, ni 9 daripada 10 bisnes tu, tuan-tuan tahu apa jadi? Lingkup. Semua tak dapat diteruskan. Semua lingkup lah. Tak jadi. Tinggal satu saja. Okey, satu saja. Maknanya 9 daripada 10 bisnes. Katakanlah kalau kita ada 1000 bisnes, 900 daripada 1000 tu semua lingkup selepas 3 tahun. Statistik tu menyeramkan kan? Sebenarnya ada lagi seorang. Selepas, okey contoh, daripada 1900 saja, 900 lingkup tinggal 100 kan. Okey, daripada 100 tu, selepas 5 tahun pula, 9 daripada 10 tu pun lingkup juga. Kalau ada 100, hanya tinggal 10 saja yang bertahan. Selepas 5 tahun. Jadi tuan-tuan bayangkan, Tuan Wow ni dah 11 tahun. Jadi Tuan Wow ni merupakan antara 1 dari 100 bisnes yang bertahan sampai sekarang. Jadi bukan satu benda yang senang tuan-tuan. Bukan satu benda yang senang. Setakat ini, program telco yang bayar ni, setakat ni yang paling lama Tuan Wow lah. Jadi kita jangan fikir produk dulu, jangan fikir commission dulu. Fikir company tu sama ada dia betul-betul boleh bayar kita ke tak. Sebab kita nak dapur berasap ni tuan. Kan? Jangan nanti peringkat awal dapat duit. Dalam kali kita sendiri yang tonggang terbalik. Itu yang saya nak nasihat kepada semua. Okay.
Okay, alright. Jadi saya rasa dah tak ada soalan daripada sini dan saya harap tuan-tuan boleh dapat sesuatu lah daripada apa yang saya ajar ni. Okay. Jadi mudah-mudahan ia memberi manfaat dan saya minta jasa baik kepada kawan-kawan tolong share live ni dan lebih ramai lagi dealer-dealer baru yang dapat belajar daripada saya dan saya harap tuan-tuan boleh maju jaya dalam bisnes tuan-tuan. Seperti mana saya juga telah merasai apa yang Tuan Wah bagi dan saya juga mengharapkan lebih ramai lagi sama untuk mendapat manfaat seperti mana yang saya dapat lah. Okay, dan saya minta maaf jika ada apa-apa terkasar bahasa ataupun perbuatan atau percakapan saya yang tidak disenangi. Mohon halal. Okay. Mohon maaf. Okay. Sesungguhnya saya ni manusia biasa saja. Okay, dan sekali lagi saya minta jasa baik tolong share live saya ni. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.